بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar semua, Alhamdulillah kita sambungan episod yang seterusnya masih lagi surah Al-Fatihah, iaitu tahsin surah Al-Fatihah. Kita mentajwidkannya, kita membetulkan bacaan surah Al-Fatihah, sambungan ayat yang kelima insya-Allah. Jadi tanpa kita terlepas ataupun terlupa pelajaran yang selepasnya, sebelum ini, pelajaran sebelum ini, saya ulang kaji sedikit lafaz at-ta'awudz, lepas itu diikuti dengan ayat yang seterusnya insya-Allah. Baik, saya mulakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itu lafaz at-ta'awudz. Saya bacakan lagi sekali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim. Ayat yang keempat, Maliki Yawmiddin. Itulah contoh-contoh setiap ayat saya bacakan insya-Allah. Jadi kita ingat, saya ulang kaji surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, baru ada tanda ayat satu. Jangan kita fikirkan pula ayat pertama nombor satu baru Bismillah. Tak, dia ayat dahulu baru ikuti dengan ayat yang pertama. Kita akan nampak nombor ayat itu di hujung. Bismillahirrahmanirrahim, ayat yang pertama. Jadi ayat yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayat yang kedua, Ar-Rahmanir-Rahim. Ayat ketiga, Maliki Yawmiddin. Ayat yang keempat.
Jadi, alhamdulillah kita dah selesai daripada ulang kaji daripada surah Al-Fatihah ayat yang pertama hingga ayat keempat. Jadi kita terus dengan ayat yang kelima. Ya, insya-Allah. Ayat yang kelima bunyinya saya bacakan insya-Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perhatikan lafaz hamzah. Kita baca sebutan i, macam huruf i, tapi kita bezakanlah, jangan bunyi macam ain. Kita tekan pula ai, salah. Jadi i di pangkal tekak, kerongkong pangkal mesti ada hujungnya. Jadi pangkal tengah hujung dalam segi bahasa tajwid lah, tempat huruf huruf Al-Quran ini. Jadi bunyi hamzah ni a, i, sederhana saja. Tak perlu nak tekan i, tak payahlah, meneran tak payah. Kita baca dengan tenang, santai. Jumpa huruf ya yang sabdu. Bersabdu ni dipanggil dalam bahasa Arab syaddah ataupun tasydid. Iya, jangan kita baca iya, tak perlu tekan betul-betul. Sebab apa, sifat dia tu dipanggil rakhawa, dalam bahasa Arab ni rikhwa, ataupun dia melepaskan bunyi dia tu. Macam mana lepaskan tu? Kita matikan iya, ada suara, ada suara terlepas. Iya tu. Kalau kita sebut, kita tahan i, itu dah sifat lain lah. Dalam bahasa Arab panggil bainiyah. Mana bainiyah ni apa? Sifat syiddah, bainiyah dengan rakhawa, antara rakhawa dan syiddah. Ini dah lebih teknikal lah. Lebih dalam sikit tentang sifat huruf itu. Jadi kita hati-hati, yang fokusnya itu kita baca betul, bunyi betul. Ini semua saya terangkan saja tentang sifat. Bunyi huruf ni kita tahu tempat sebutan, tapi kalau ada sifat tu dia punya perangai huruf tu lah, tu kena hati-hatilah. Jadi tak perlu kita ingat sifat tu apa, rakhawa, syiddah dan sebagainya. Semua saya kasih tambahan maklumat saja untuk kita tahu, perhatikan huruf ya ni ada sifat dia. Jadi kita tak boleh tekan iya. Dia ada sifat rakhawa, lepaskan. Jadi kita baca hamzah bawah i, bunyi ya mati. Sabdu lah asalnya. Asalnya sabdu ni ada mati, ada penerangan yang lebih luas. Jadi kita nampak huruf sabdu ya bertanda sabdu. Iyyaka na'budu. Ni satu-satu saya bacakan dulu. Iyyaka beri atas ka. Na'budu. Tu sifat bainiyah dalam bahasa Arab panggil, ataupun tawassut, dia lepaskan suara, ada tahan dan lepas. Itu tahan, lepaskan sikit. Jadi itu bezanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dengarkan sin. Nas, kita dah belajar sin. Ayat pertama bis, jaga. Jadi ayat yang kelima ni pun ada huruf sin. Jadi nasta'in, ta. Sifat dia lebih bernafas. Tak perlulah bernafas tak perlu. Nasta'in, ta, lebih ringan, lebih bernafas daripada huruf dal. Sama tempat tapi sifat dia lain. Sifat dia lain, tak sama. Jadi kita baca daripada ayat 5 lagi sekali saya bacakan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kalau kita satu-satu. Jadi kita satu nafas, sebaiknya baca macam saya bacakan tadilah. Seperti mana saya kongsikan guru-guru kami yang mengajarkan Al-Quran khususnya, para masyayikh, dia akan tunjukkan macam tu satu-satu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selesai. Jadi hati-hati kita baca ain. Jangan baca Iyyaka na'budu. Iyyaka lidah kita tu rehat. Lidah tu tolong juga. Kita punya bibir ni dia menolong kita punya bacaan juga. Jadi ain tu memang dia macam ada bunyi tercekik sikit. Istilahnya lah saya gelarkan tercekik sikit. Jadi macam kita jadi na'budu. Kalau dalam bahasa Arab dipanggil mizmarul lisan. Kalau kita gelarkan tu anak tekak lah. Sebab bila kita makan, ini tak tahulah, saya rasa yang apa saya rasa lah. Kita makan nanti kadang-kadang orang yang biasa makan ataupun nak telan tulang, dia akan terasa sangkut. Kan? Itu dia panggil anak tekak tu. Supaya kita tak makan benda-benda yang tajam ataupun yang terus masuk ke tekak kita. Jadi dia agak macam
menolong dan dia akan merasakan macam tercekik sikit. Jangan bunyi tercekik tu bunyi atas lah. Ratakan. Jadi itulah sifat huruf ain. Memang dia ada unik sikit huruf ain ni, dia berbeza sikit. Dan hati-hati jangan bunyi hamzah sifat dia. Iyyaka na'budu. Kadang-kadang dia sebut ain tapi macam hamzah. Iyyaka na'budu. Ain dah betul tapi dia punya fungsi dia tu macam bunyi hamzah. Itu tidak boleh lah. Jadi itulah perkongsian hati-hati ain dengan hamzah. Jadi kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey. Kita terus kepada ayat yang ke-6. Hati-hati juga situ baris bawah kita baca bunyi hamzah, walaupun situ hamzah ada kepala sad. Hamzah wasal ataupun perkataan sad tu dari perkataan silah. Silah tu wasal, wasal tu silah. Jadi dia baris bawah kita baca. Bunyi ha dada. Orang Arab Melayu panggil. Kalau Arab panggil ha, ditekak, di kerongkong kita itu hamzah sama, cuma dia bernafas. Jadi kena bunyi nafas. Jangan bunyi ha pedas pula. Salah lah. Ihdinas siratal mustaqim. Kita baca ha ihdinas tebal, walaupun dia baris bawah tetap tebal. Ihdinas siratal mustaqim. Sama nas mustaqim, ta mustaqim, qi jangan kaki atau mustaqi. Itu dah kaf. Jadi hati-hati perkataan mustaqim, qi. Selalu saya kerap dengar sebahagian pelajar baca mustaqim, dia tak baca tebal tapi macam nak tebal. Ihdinas siratal mustaqim. Dia bukan macam mustaqim. Itu dah tentu salah teruslah. Jadi dia mustaqim, satu-satu. Mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Itu selesai. Ayat yang ke-6. Ayat yang ke-7, surah Fatihah kita tahu ayat ke-7. Saya bacakan dahulu sampai akhir ayat 7 tu. Okey, saya bacakan. Ambil nafas betul-betul. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kesembut juga saudara, saya punya nafas Kita ambil lagi, buat latihan lagi, ambil nafas. Buang sedikit, kita ambil lagi, kita baca komplit satu ayat, sempurnakan ayat tu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selesai ayat yang terakhir, ayat 7. Mungkin ada yang bertanya, para pendengar semua, Ustaz kenapa baca komplit, tak potong dua kan? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini saya nak berikan maklumat sedikit lah. Sedikit aja. Boleh take away boleh orang kata tu bawa pulang lah insya-Allah. Kita baca ni ada method. Jadi kalau kita nak baca 7 ayat yang komplit sebaiknya, bukan yang itu tak baik, tidak. Sebaiknya kita baca komplit ayat. Sempurnakan ayat itu. Tetapi sebabkan nafasan kita kurang, jadi sebaiknya kita wakaf, berhenti alaihim yang kedua. Tapi ini tak biasa kita baca, tak biasa. Nanti agak kikuk sedikit lah. Cuma saya kasih contoh saja. Kalau bagi mereka yang nafas yang panjang, the best, sebaiknya kita baca sampai komplit ayat. Sempurnakan ayat itu. Tapi kalau kita tak mampu, kita berhenti alaihim yang kedua. Kan ada alaihim yang pertama, ada alaihim yang kedua. Jadi kita baca alaihim yang kedua, kita berhenti. Tak salah. Itu yang diajarkan oleh para masyayikh, para ulama kita. Jadi kita bacakan gitu. Saya contohkan bacaan dia. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Boleh. Kita berhenti yang kedua. Tapi tak boleh teruskan. Waladdall. Tak boleh lah. Kita kena ghostan balik belakang. Kita patah balik ayat yang selalu orang berhenti. Ghairil. Jadi kita baca situ. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, tapi kalau kita tak buat macam tu, kita buat macam biasa, tak salah. Cuma
dalam para ulama bincanglah, ahli-ahli fiqh kan, bukan tak digalakkan, cuma supaya tidak terasa ayat tu ada 8 ayat itu saja para ulama. Jadi kalau bagi mereka ada masalah nafas, silakan saya ajarkan yang cara yang kedua tu. Jadi cara yang ketiga ini bagi mereka yang betul-betul nafas tak sampai, boleh. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ambil nafas, jangan curi nafas. Kan? Ambil nafas. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin, selesai. Okey, baik. Kita kupas huruf-huruf yang ayat yang terakhir ini insya-Allah. Kita cuba, okey. Sirah sama juga macam ihdinas sirah, cuma bezanya ihdinas sirah tu lama sikit. Kalau kita sebut sad itu sirah, dia tak sama macam ayat yang ke-6. Ihdinas sirah lama sikit. Dia tak ada sabdu. Jadi kalau tak ada sabdu kita baca siratal ladzi, jaga ta dengan lam. Sama juga tadi ayat ke-6. Ta tipis tebal, lam tipis. Jadi siratal ladzina an'amta alaihim. Perhatikan. Lepas tu kita seterusnya ghairil, ni yang susah sikit kadang-kadang ghain ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Huruf dot memang payah tapi tak apa, kita cuba saya upaya kita naik lidah tu yang bahagian belakang. Bila kita sebut matikan dot tu kat sabdu, walad, tahan sikit, ada suara tekanan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mesti baca 6 harakat, sebab situ sepakat ulama cakap, mereka mengatakan dalam kitab-kitab mereka mesti 6 harakat, kiralah 1 2 3 4 5 6, insya-Allah. Jadi itulah perkongsian saya, kurang lebih alhamdulillah semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kekurangan yang lebih itu saya sendirilah, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan perkongsian saya dapat manfaat sebelum kita membuka puasa insya-Allah ni. Mudah-mudahan kita pelajari bacaan Al-Quran ini kan, sebab dia satu kemuliaan. Al-Quran ini sebab kita baca ni sebab perintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah secara tartil Al-Quran itu dengan sebenar-benar tartil. Jadi itu tajwid lah, tahsin ya. Jadi insya-Allah kita banyakkan baca Al-Fatihah dengan betul, baca Quran, dan kita terus belajari walaupun sudah selesai Ramadan, kita terus belajar mempertingkatkan ilmu bacaan Al-Quran insya-Allah. Jadi selamat berbuka puasa insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, apa di dalam sampul surat yang ibu bawa? Ibu hendak ke mana? Wang derma. Ibu hendak ke Jamiah untuk menderma. Jamiah kini ada khidmat menderma dalam talian. Lebih mudah dan selamat. Mari saya uruskan. Hulurkanlah derma anda bersama kami di Jamiah. Semoga mendapat ganjaran dengan apa yang anda hulurkan. Kami di Jamiah akan mengagihkan dengan cekap dan amanah kepada golongan yang layak. Lungsuri www.jamiah.org.sg untuk pembayaran dalam talian. Lama kita tak jumpa. Kau nak ke mana? Aku nak ke Jamiah untuk menderma. Wah, kau nampak semakin sihat. Syukur, doktor pun cakap begitu. Berkat suka menderma tu, aku pun nak ke Jamiah ni untuk menderma. Tahun ni, sudah lebih 30 tahun Haji Hussein menderma dengan Jamiah. Ini derma saya untuk tahun ini. Derma Tuan Haji Hussein tahun ni 2 kali ganda dari tahun lalu. Syukur, rezeki saya semakin bertambah. Hulurkanlah derma anda bersama kami di Jamiah. Semoga mendapat ganjaran dengan apa yang anda hulurkan. Kami di Jamiah akan mengagihkan dengan cekap dan amanah kepada golongan yang layak. Lungsuri www.jamiah.org.sg untuk pembayaran dalam talian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Jamiah Singapura mengucapkan selamat berbuka puasa. Terbitan produksi Jamiah Singapura.